Mari berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. 我们先祷告。 Kembali kami bersyukur Tuhan beri kesempatan kami beribadah memuliakan Engkau. 神啊，我们谢谢你，这样可以回到来一同赞美你，同敬拜你。 Kami boleh datang menaikkan permohonan doa-doa kami di hadapan-Mu. 我们可以来到将我们的需求向着呈上。 Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. 主啊，这时候我们要打开你的话语。 Kami berdoa biarlah waktu kami membuka firman-Mu bukalah juga hati kami. 神啊，在我们打开你的话语之后，也求你开我们的心窍， Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. 让我们的心好像这个肥沃的土地， Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. 让你福音的种子种下去后，可以扎根，能够生长，使你结果子。 Berkati kami baik yang menyampaikan, yang menerjemahkan dan semua kami yang mendengar. 主啊，求你赐福你的讲员、翻译的，还有众弟兄姐妹聆听的。 Tolong kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia tapi mampukan kami jadi pelaku firman-Mu. 让我们不是忠心单单来听神道，也可以忠心实行主的道。 Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. 我们奉主耶稣基督名唯一的神， Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. 我们恭敬将这个讲道完全交托。 Amin. 阿门。 Shalom. 平安，弟兄姐妹。 Bersyukur kepada Tuhan kesempatan kita datang berdoa bukan sebuah kebiasaan semata, tapi bentuk penyerahan diri kita bergantung pada Tuhan. 我们来参加这个祷会，不是个平常件事情，乃是将我们的一生仰望交托于神。 Malam hari ini masih dalam suasana berbicara tentang kemerdekaan, kita bicara kemerdekaan sejati. 今天晚上还有这个我们国庆的气氛里面，我们讲一个题目，就是真正的自由 Hamba dosa atau hamba kebenaran. 啊，罪的奴仆或者是义的奴仆呢？ Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bersama-sama kekristenan juga bicara kemerdekaan. 啊，我们看我们基督徒也讲到自由 Di dalam Alkitab juga ada tentang kemerdekaan. 啊，在圣经里面也有讲到自由。 Mari kita membaca ayat ini sama-sama Galatia 5 ayat 1, 1, 2, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. 加拉太书5章1节，基督释放了我们，叫我们的真正的自由。 Apakah yang sebenarnya menjadi hal yang membelenggu kita sehingga kita butuh dimerdekakan? 是什么已经缠住了我们，让我们需要自由呢？ Inilah realita hidup manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. 这就是人已经跌在罪恶里面的个设计。 Dosa bukan hanya sesuatu yang kita lakukan, tetapi telah membelenggu kita. 啊，罪恶不是我们所做的，但是这罪恶在捆绑着我们。 Ada orang yang dibelenggu oleh rasa marah. 有人被这个恼怒被捆绑， Ada orang yang dibelenggu oleh iri hati, dengki. 啊，被嫉妒而捆绑， Ada orang yang dibelenggu oleh pornografi, 啊，这个在邪情的诉 oleh 说来 berbagai 捆 hal, 绑， berbagai nafsu duniawi. 有个失意的情欲来捆绑我们。 Mungkin kita pikir saya bebas, 你会想我是自由的， tetapi hidup kita mungkin sedang mengalami belenggu. 也许我们的生命正在受到捆绑，没有自由。 Saudara tahu bagaimana cara menangkap monyet? 啊，弟兄姐妹，你们知道怎样来做一只猴子吗？ Pernah lihat monyet kan? 看过猴子吗？ Jangan lihat sebelahnya ya. Bapak Ibu sekalian, ada satu cara menangkap monyet yang menarik di India. 在印度有一个做猴子很有趣的一件事情。 Di sana orang bikin satu kotak kecil lalu dibolongin sehingga masuk tangannya si monyet. 啊，做一个箱子，做一个洞，单单能够手指 Lalu di 收 dalam 进去。 kotak kecil itu ditaruh pisang atau kacang. 啊，那个箱子里面装一个香蕉， Makanan kesukaannya monyet ya. 啊，是个猴子很喜欢吃的。 Lalu kemudian ketika monyet itu genggam pisang, genggam kacang, ditarik keluar nggak bisa. 啊，当这个猴子的手放进去捉住这个香蕉的时候，他又手要拉出来不能够。
Jadi monyet ini punya pilihan, dia lepas pisang atau kacang, dia bebas, atau dia tetap pegang dan dia tertangkap. 这个猴子也有2个选择。第一，他手伸进去，将这个香蕉放下来，他可以拔出他手。第二，如果他紧紧做这个香蕉，他就被这个箱子捆在一起了。 Menariknya banyak monyet yang tertangkap dengan damai besoknya karena terus pegang pisang atau kacang. 很有趣的，这个猴子一直捉住它这个土豆或者这个香蕉，不愿放下来。 Saya nggak punya gambarnya khusus, ini monyet modern pakai HP Bapak Ibu ya. Jadi ini realita bahwa kita rasa kita bebas, tapi sebenarnya jangan-jangan ada sesuatu yang sedang kita genggam dan membelenggu kita. 我们觉得我们很自由，其实我们没有感觉到我们在抓住一样东西来缠绕、捆绑着我们。 Karena itulah diingatkan di dalam Roma 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah maut. 所以在罗马书6章23节，因为罪的工价乃是死， Maut berarti kematian yang kekal. 是永远的死。 Jika ini adalah kondisi kita, maka kita butuh dimerdekakan. 所以是我们这样的身份，我们应该被释放的 Kita 自由。 butuh untuk dilepaskan dari belenggu dosa. 我们要被这个罪恶的捆绑来释放。 Dan seperti yang dikatakan tadi, supaya sungguh-sungguh kita merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. 让我们能够得到真正的自由，因为耶稣基督已经让我自由了。 Bagaimana Yesus membebaskan kita? 主耶稣怎样能够释放我们呢？ Bukan dengan perjuangan bambu runcing melawan penjajah Belanda, 不是以致命地用竹竿那样来征战， tetapi pengorbanan Kristus di kayu salib. 乃是主耶稣在十字架上的牺牲。 Allah menebus dan membebaskan manusia dari dosa melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. 神救赎让人得以自由，是透过他儿子耶稣基督的牺牲。 Inilah satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah. 这就是唯一的道路，让我们可以平安得救到天父那里。 Kalau saudara dan saya memperhatikan salib Kristus, 当我们看耶稣基督的十字架， puncak karya Kristus ketika dia datang ke dalam dunia, 这就是主耶稣最大的作为。当他来到这个世间的时候， dan sampai hari ini juga gereja memilih salib menjadi simbol dari gereja. 所以我们所有的教会是选择十字架，用我们标记。 Apa yang kita lihat di salib itu? 在十字架上，我们看到什么呢？ Seorang penulis mengatakan salib menunjukkan betapa seriusnya dosa kita, tetapi di salib juga menunjukkan kasih Allah yang tidak terukur. 在十字架上彰显这个罪恶是多么的严峻，也是因为这个十字架证明主耶稣展现出神对我们的大爱。 Yesus membayar harga yang sangat mahal untuk penebusan saudara dan saya. 主耶稣已经付出了最大的代价，为了救赎我们。 Di salib itu terjadi pertukaran besar. Kita yang harusnya binasa boleh hidup kekal. Yesus memberikan hidupnya bagi kita. 就是在十字架上有了更改了，让我们要沉沦的人可以有永恒的生命。然而主耶稣为我们死在十字架上了。 Karena itulah kita memahami Yesus menyelamatkan. Yesus melepaskan dari belenggu dosa. Dan Yesuslah yang membebaskan kita. 是主耶稣救赎了我们，主耶稣为使我们的罪恶被释放，主耶稣成为我们自由的人， Sehingga kita bisa berkata, aku bebas. 所以我们能够说我是自由的人了。 Bukan lagi dibelenggu oleh hidup lama, tetapi kita sudah diberikan hidup baru dalam Kristus. 不是被旧的生命在缠绕，乃是主耶稣已经给了我们一个新的生命， Hidup yang baru. 一个新的生命。 Sekarang hidup barunya seperti apa? 新的生命是怎样的呢？ Bagaimana hidup setelah kita dimerdekakan dari dosa? 我们从罪恶里面成为一个新造的人是怎样呢？ Nah, disinilah saya ingin Bapak Ibu Saudara kita memahaminya malam hari ini. 今天晚上我们要大家能够了解的。 Kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, sekarang hidupnya harus bagaimana? 我们如果从罪恶里面已经得以有自由，我们的活着在这个世上该怎么样呢？
Saya mau ajak Bapak Ibu berpikir sebentar, coba dengar pernyataan saya. 我希望弟兄姐妹想一想，来看我的见证。 Apakah saudara setuju kalau di dalam kemerdekaan, di dalam kebebasan ada keterikatan? 如果在我们的自由里面还有一个法度来控制着我们， Kok bisa? Katanya bebas. Kok terikat? Kalau terikat kok bisa bebas? 为什么还在一个法度里面生活？话已经说到，我们已经自由了。 Tapi saudara coba pahami kalimatnya. Di dalam setiap kemerdekaan, di dalam setiap kebebasan ada keterikatan. 在每一个自由里面，在释放里面，还有一个规条在绑住我们。 Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. 我给一个例子。 Jadi pernah ada satu adik yang melayani bersama di pelayanan kami. Dia seorang perempuan, masih single, tinggalnya kos waktu itu. 一个小妹妹在我们教会同侍奉。 Dan waktu dia kos, ya di kosannya tidak boleh pelihara anjing ya, anabul ya, anak berbulu itu ya. Jadi akhirnya dia pilih pelihara ikan mas. 因为他住的地方不可以养狗，所以他就养了一个金鱼。 Nah, waktu dia pelihara ikan mas, jadi setiap hari waktu dia ke kantor, kalau dia ketemu, dia senang sekali cerita tentang ikan masnya. 他到公司做事的时候，他很喜欢诉说他养的金鱼。 Jadi kadang-kadang pagi saya datang dia udah bilang, Kak Alex, wah tadi kemarin ikan mas saya baru beli lagi. Jadi dia tambah terus ikan masnya dalam akuarium kecil. 他很高兴跟我讲，法勒，我又再买了一个新的金鱼，放在这个坑子里面。 Dia pelihara ikan mas, dia tambah lagi akuarium kecil tapi ada beberapa ekor di dalamnya. 他也很小的鱼缸，但是他养了几条的金鱼。 Sampai satu pagi dia datang lalu dia bilang begini, Kak Alex, tahu nggak? Apa saya bilang? Tadi malam ikan mas saya bunuh diri. 他说：“法勒，你知道吗？昨天晚上我的金鱼自杀了。” Ternyata dia menemukan ada 2 ekor ikan mas yang lompat dari dalam akuarium kecilnya, ditemukan mati di karpet besok paginya. 原来他发现有2条金鱼从他的鱼缸里面跳出来，死在这个地上。 Lalu kami coba bahas-bahas agak sedikit bercanda ya. 我就跟他开玩笑说。 Mungkin ini 2 ekor ikan mas yang tidak disetujui cintanya oleh orang tua. Jadi lompat berdua begitu ya. 也许他父母已经不爱他，所以他们跳出来。 Tapi singkat cerita, kesimpulan kami pagi itu. 那一天早上，我们的结论是， Coba ikan itu bebas di mana saudara? Di dalam air atau di luar air? 我们看这个鱼是自由在水里还是在外？ Dalam air ya? Lah airnya cuma sedikit begitu. 这个水只有点有限制。 Lebih luas di luar kan? 在外面更广阔的地方。 Ikan itu bebas kalau dia terikat kepada air. 这个鱼能够自由的生活，如果它被水来控制。 Semua kebebasan pasti ada keterikatan. 所以所有的自由一定有限的，有控制。 Bapak Ibu bebas? 弟兄姐妹，你自由吗？ Terikat sama apa kita? 我们被什么捆住呢？ Kita semua terikat bebas karena ada oksigen ya. 我们被这个氧气控制了。 Jadi ya kita baru tahu oksigen mahal kalau masuk IGD ya, ICU ya. Jadi ini pernyataan yang perlu kita pahami. 这个是我们应该明白的说明。 Yang namanya bebas sebebas-bebasnya itu nggak ada. 是真正100%的自由是没有的。 Kemerdekaan mutlak atau kemerdekaan tanpa batas, kebebasan tanpa batas itu sebuah pemikiran yang salah. 绝对的自由、无限条件的自由是错误的想法。 Ada teman saya ya biasa orang tua zaman sekarang suka bandingin ya. Saya kalau teman seusia saya sekarang anaknya rata-rata mungkin SMA kuliah gitu ya. 与我同年龄的那朋友们、孩子们，大概是已经高中这个大学了。 Terus biasanya begini, oh
Kalau zaman bokap nyokap gue Lex dulu, pokoknya orang tua kolot lah. Kalau sekarang gue bebasin anak gue mau ngapa, silahkan katanya gitu ya. 以前的父母是很古老，现在我的孩子要做什么随便他们。 Maksudnya sih ya, sekarang kalau pilih kuliah, mau kerja apa, mau kuliah apa, bebas anak-anak sekarang. Karena orang tua sekarang lebih modern begitu ya. 所以现在的比较开化的老人家，他孩子要读什么书都随便他们。 Tidak seperti dulu bokap nyokap gue dipaksa ekonomi, gue padahal nggak mau ekonomi gitu ya. 但不像以前的父母希望我读那个智慧车的，他不也别的他不要。 Kata yang suka dipakai oleh banyak orang tua sekarang, saya jadi orang tua yang bebasin anak mau ngapain. 我现在很多的父母说，我开放我的儿子需要做什么，随便他们。 Tapi coba saudara pikir ya, saya waktu dengar kalimat itu, bener sih bebas nggak sih dia? 我在想，我听到他们这样讲，他们真正自由吗？ Bayangkan kalau ada orang tua yang apapun anaknya mau boleh, bebas, itu bukan orang tua yang baik pasti. 如果我们想象，如果一个人父母让他的孩子要做什么都随便他，他一定不是一个 Waktu 好的父母。 anaknya datang, papa mama mau pukul guru, silakan bebas begitu. 孩子来说我要打老师，他的爸爸随便你。 Atau kayak sinetron gitu. Ayo ma, kita bunuh anak tetangga. Ya ayo mama bantuin begitu. 还有的妈妈，我们杀掉那个隔壁的朋友，他妈妈说 Hati-hati. 好，我帮助你。 Semua kebebasan sebenarnya ada ikatannya. Ikatan aturan dan seterusnya. 所有的自由都还有一个法律的限制。 Saudara datang ke gereja tadi bebas? 我们来教会是自由吗？ Di jalan bebas? 在路上自由吗？ Tapi begitu lihat lampu merah, saudara berhenti. 当我看到红灯的时候，我们应该停下来。 Jadi sebenarnya semua kebebasan ada ikatannya. 所以所有的这个自由都有它的限度。 Saya suka tanya anak remaja kadang lebih polos saudara ya. 我喜欢问年轻的青少年们， Saya tanya gini, jadi orang Kristen, jadi anak muda Kristen enak apa enggak? 成为基督徒的少年人好不好？ Banyakan bolehnya atau enggak bolehnya? 更多好还是更多不好？ Banyak enggak bolehnya kok. 他说很多不可以做的， Berarti enggak enak dong jadi orang Kristen. 所以我说他成为基督徒不好吗？ Orang Kristen enggak boleh pukul orang tua, enggak boleh nyontek, enggak boleh mencuri, enggak boleh bohong. 成为基督徒，他说不可以打父母，不可以偷看，不可以讲脏话， Semua enggak boleh. 很多不可以做的。 Tapi itulah kebebasan yang sejati. 但是这就是那个真正的自由。 Semua aturan itu bukan untuk membatasi kita, tapi justru untuk membebaskan kita. 所有的法律不是在控制着我们，是要让我们得以自由。 Jadi hati-hati kalau kita bicara saya bebas. 所以小心，如果说我很自由， Pertanyaannya, saudara bebas tapi apa yang sedang mengikat saudara, sadar atau tidak? 你知道不知道？当你说你很自由的时候，你知道什么在辖制着你？ Dari titik ini saya ajak kita perhatikan kalimat Paulus di dalam Roma pasal 6. 在这里我们要看保罗说在罗马书第6章里面， Kita lihat dulu ayat 17-18 ya. 我们看第17、18节。 Mari kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pelajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. 罗马书6章17、18节，感谢神，因为你们从前虽然做罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范，你们既从罪里得了释放，就做了义的奴仆。 Paulus menggunakan personifikasi. Dia menggunakan dosa diibaratkan seperti seorang tuan yang sedang memperhamba. 保罗是说这个奴仆是一个这个主人对他的奴仆，就等于这个罪。 Perhatikan, kamu dahulu memang hamba dosa. 你们以前是罪的奴仆， Nah, sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa. 你现在在这个罪恶里面被释放出来了。 Kalau sudah merdeka dari dosa, sebenarnya kita jadi apa? 你从罪恶里面得以释放了， Mungkin 你 kita 成为什 pikir 么？ sekarang saya tuan dong, saya sudah merdeka dari dosa, saya tuan sekarang. 我从罪的奴仆里面已经出来了，当然我今天是成为主 Tapi 人。 lihat ayatnya, sekarang jadi hamba kebenaran.
但是在这里说到，你如今成为义的奴仆。 Jadi ternyata pilihan kita dari hamba jadi hamba lagi. 所以我们的选择是从奴仆又变成奴仆， Enak nggak pilihannya ya? 好不好？ Dulu hamba dosa, Ichen- sekarang hamba kebenaran. 以前是罪的奴仆，现在是义的奴仆。 Ternyata dalam hidup ini kita tidak punya pilihan untuk benar-benar bebas tanpa keterikatan. 所以在人生的生活当中，我们真正没有捆绑的一个自由。 Pilihan kita cuma terikat pada dosa atau terikat kepada kebenaran. 我们的选择是被罪恶捆绑，或者被义来捆绑我 Ini 们。 anak sekarang kalau lihat, dari hamba jadi hamba lagi. Aduh kena mental gua gitu ya. 现在年轻人说，从奴仆又变成奴仆。 Cilaka lagi ya. Kristen itu dari hamba jadi hamba. 基督教的基督徒，奴仆又变成奴仆， Tapi itu konsep Alkitab. 只是圣经的原则。 Coba lihat lagi ayat 22 kita baca ya. 我们再看罗马书6章22节。 1, 2 ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang 但现今你们既从罪里得了释放，做了神的奴仆，就有成圣的果子，那结局就是永生。 Semoga dalam terjemahan Mandarinnya juga jelas terlihat. Sudah merdeka dari dosa, sekarang namanya hamba Allah. 我们在这里看，从罪里已经得了释放，但是又做了神的奴仆。 Dan ini bukan cuma teologianya Paulus yang dia tulis di kitab Roma. 不是保罗的神学论， Ini juga teologia Petrus yang dia tulis di 1 Petrus 2:16. 也是彼得在彼得前书2章16节所写的一样。 Hiduplah sebagai orang merdeka, tapi di bawahnya hiduplah sebagai hamba Allah. Katanya orang merdeka. Orang merdeka itu siapa? Orang yang sekarang jadi hamba Allah, diikat oleh kebenaran Allah. 彼得说：“你们虽然自由了，但是要做神的奴仆。 Jadi jangan menjadi orang yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 你们虽然自由，却不可借着自由来遮盖恶毒，总要做神的仆人。” Ini generasi GPS Bapak Ibu ya. Karena generasinya selalu kemana-mana pakai map, ikut di map ya. 这个现今的人是用 map 的这个。 Maka pertanyaannya pastikan di mana kita saat ini. 所以现今我们在什么 Kita di dalam dosa berarti hamba dosa. 我们如果在罪恶里面，我就是罪的奴仆。 Waktu Tuhan merdekakan kita, sekarang kita jadi apa? Jadi hamba kebenaran di dalam 如果我们 Kristus. 在基督里面释放了我们就成为义的奴仆。 Inilah kemerdekaan sejati. 这就是真正的自由。 Lucu ya, merdeka tapi jadi hamba. Tapi sekarang bukan hamba dosa, hambanya Allah. Itu 我们 merdeka 自由， yang 但是 sejati. 被约束，我们但是得到在主里成为义的奴仆。 Berarti aturan siapa yang kita ikuti sekarang? 我们要跟随神的理论呢？ Kalau hamba dosa, aturannya dosa. Hamba Allah, aturannya Allah. 如果我们成为罪的奴仆，我们跟奴仆的行；但是我们义的奴仆，我们就 Pegang 跟主 firman 行。 Tuhan sebagai cara hidup untuk kita merdeka. 我们要紧紧抓住神的话语来真正的自由。 Kita telah dibebaskan untuk hidup bebas. 我们已经自由了，或者自由， Tapi bebas untuk mengabdi kepada Allah. 但是我们或者来侍奉我们的神。 Kita merayakan 17 Agustus ya, di mana-mana sebulan ini semua ngomong merdeka, merdeka, merdeka. 在这个月份，我们印尼人都在庆祝这个国庆释放的国庆日。 Saya tuliskan begini, ketika kita kembali merayakan HUT RI ke-79. 当我们在庆祝我们79周年的印尼国庆的时候， Mari kita maknai lagi, apa itu kemerdekaan sejati? 我们再来思想什么是真正的自由。 Kemerdekaan sejati adalah menjalani kehidupan yang mencerminkan kebenaran Tuhan, kekudusan Tuhan, keadilan Tuhan. Namanya juga kita hambanya Tuhan, hamba Allah, hamba kebenaran.
dan terlibat membangun bangsa ini untuk masa depan yang lebih baik. 在真正的自由里面，我们要展现神的真理、神的圣洁、神的公义。在这个国家里面，我们也要一份的力量，让这个国家繁荣昌盛。 Apa itu hidup baru? 什么是新的生命？ Hidup yang sudah dimerdekakan dari dosa. 是从罪恶里面更新出来的生 Tapi 命。 hidup yang sekarang menghamba kepada Allah, kepada kebenarannya, kepada kekudusannya. Itulah hidup yang baru. 这个新的生命是我们尊主的圣洁，属神的公义， Bukan hidup yang seenak-enaknya. Ini hidupku. 不是随随便便的自由。 Tapi hidup yang kita katakan, Tuhan, kuserahkan hidupku jadi hambamu. 那我们真正自由是将我们自己献给神，神啊，我是您的仆人。 Saya menutup dengan sebuah kisah yang kemungkinan terjadi benar di sekitar tahun 1850-an. 在1850年，也许这件事情是真正发生过的。 Melalui cerita ini saya harap kita bisa mengerti apa artinya dari hamba dosa sekarang jadi hamba kebenaran. 在这个故事里面，让我们真正了解什么罪的奴仆变成义的奴仆呢？ Ada sebuah kisah tentang pelelangan budak pada tahun 1850-an. 1850年有关于拍卖奴隶的一些制度。 Pada masa itu masih lazim terjadi perdagangan budak yang tidak berperi kemanusiaan. 那个时候拍卖奴隶是一个不人道的一件事情，但是很普遍的发生。 Zaman itu budak diperjualbelikan seperti barang. 那个时候奴隶被买卖，好像一样东西一样。 Pada waktu itu ada seorang lelaki sedang berjalan-jalan di pasar ketika dilihatnya sejumlah lelaki kaya menawar seorang budak, seorang gadis yang cantik. 有一个男人在这个市场上走来走去，他看到有一大群的男人，好像很富有的男人在那边要买一位奴隶，是一个很漂亮的女孩子。 Jadi tawaran mereka terus naik hingga nilainya bahkan jauh melebihi harga normal budak saat itu. 那个标价他们一直涨，一直涨，高过当时很普遍和正常的奴隶的价格。 Dan setiap laki-laki yang menawar itu menatap si gadis dengan pandangan rakus. 那个在那边想买这个女孩子的一群人里面，他看这个女孩子充满着这个Dia 贪婪的态度来看这个女孩子。 Lelaki yang menonton itu pun tidak tahan lagi. 所以看这个热闹的那个男孩子已经受不了。 Ketika ia mendengar perkataan mereka dan apa yang akan mereka lakukan terhadap gadis malang itu, dia tidak bisa tinggal diam. 他听到他们在讲关于这个女孩子，如果被他们买下，要对恶待她的这个状况，他是在感受，已经忍不住了。 Lelaki itu pun akhirnya angkat bicara dengan mengajukan penawaran. 所以这个男人也是跑出来开价。 Jumlahnya 2 kali lipat dari tawaran terakhir. Padahal yang tadi aja udah naik banget ya. 他开的价格是2倍，那个已经开价人的最后开价人最高的开价人的2倍。 Lelang pun langsung ditutup dan si gadis diserahkan kepada penawar tertinggi laki-laki itu. Tetapi dengan sorot mata gadis itu yang sangat benci. 这个拍卖就这样的结束。当这个女孩子交给这个买的人的时候，她的眼神是什么？存着恼怒、怀恨的心。 Mungkin dia pikir sudah bebas dari sini, masuk lagi ke yang sana. 他想在这里自由了，又进到另外一个地方受控制。 Setelah pria itu membeli gadis ini, 当这个男人买了这个女的奴隶的时候， lelaki itu lalu membawa si gadis ke sebuah kantor pengacara di seberang jalan. 这个人就带这个女孩子在对面这个立法服务所那边。 Setelah berbicara sebentar, lelaki itu menoleh kepada si gadis dan menyerahkan beberapa lembar dokumen. 他在那边讲了一下，然后转过来向这个女孩子将几张的文件交给这个那个奴隶。 Laki-laki itu berkata, ini dokumen kebebasanmu.
他说 kamu sudah bebas. 这就是你已经得以释放的一切证券，你现在已经自由了。 Tentu saja si gadis ini kaget ya saudara. 这个你努力吃惊一下。 Kebencian pada wajah si gadis langsung lenyap, berganti kekagetan yang luar biasa. 在脸上从这恼怒怀恨的脸孔，突然间变了一个惊讶的态度。 Lalu gadis itu berkata, Anda beli saya untuk membebaskan saya? 他说：“你买我，要让我把我释放吗？” Ya, jawab si lelaki. 这个男人说 Kamu sudah bebas.：“ 是的，你现在已经自由了。” Maka kemudian si gadis langsung bersujud dan menangis di bawah kaki lelaki itu. 这个女孩子马上跪下来，哭在他的脚下。 Ini yang dia katakan. 他这样说 Tuhan, Anda membeli saya untuk membebaskan saya. 先生，你买我是让我得以自由。 Yang saya inginkan dalam hidup ini sekarang hanyalah menjadi milik Tuhan. 现在在我心里的愿望，我只要能够成为你的人。 Dia dengan rela, 他甘愿的 jadikan aku milikmu, 成 Tuhan. 为你的奴仆。 Saudara dan saya telah dibeli, harganya lunas dibayar oleh Tuhan yang membeli kita bukan dengan perak atau emas, tapi dengan darahnya yang mahal. 我们这罪的奴仆，已经神用他的生命将我们救赎买了回来。 Maka pertanyaannya bagi kita hari ini, 所以今天我们的问题是： apakah saudara dan saya bersedia memberikan seluruh hidup kita kepada Yesus yang bahkan sudah memberikan seluruh hidupnya untuk membebaskan kita dari belenggu dosa? 是否你我愿意将我们的一生献给主？因为他已经将我们从罪恶的捆绑里面释放出来了。 Anak muda zaman sekarang jangan takut kena mental. Aduh cilaka, dari hamba kok jadi hamba lagi. 现在年轻人希望你不要怕，从奴仆又变成了奴仆。 Karena Tuhan yang membeli saudara dan saya yang harganya lunas dibayar. 因为买你的主，他已经付清了你的债务。 Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. 他是这样爱我们的主。 Waktu kita datang kepadanya, biarlah kita mau jadi hambanya seumur hidup kita. 当我们来到主的面前，我们愿意成为主的奴仆，直到永远。 Tuhan kiranya menolong kita pulang dengan kemerdekaan sejati. 让我们求神帮助我们真正回去，成为一个真正自由的人。 Kemerdekaan yang terikat kepada Allah, jadi hamba Allah, hamba kebenaran. 我们是成为义的奴仆，主的奴仆。 Dan ingat masih banyak saudara kita di luar sana 我们要记住，我们在外面还有很多的亲友们， yang bulan ini ikut perayaan 17 Agustus, bilangnya merdeka, merdeka, merdeka. 在这个月份他们在喊解放、解放、自由、自由了。 Tapi jangan-jangan mereka belum kenal siapa Kristus yang memerdekakan mereka. 但是他们还没有认识基督已经释放了他们， Kiranya kehadiran kita boleh membawa mereka mengenal siapa Yesus. 让我们可以带他们来认识耶稣是谁。 Amin. 阿门。 Mari berdoa. 我们祷告， Tuhan terima kasih buat firman-Mu. 神啊，谢谢你的话语， Tolong kami akhirnya bukan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku firman-Mu. 让我们单单成为听到人，但是要成为实践神话语的人。 Kami yang telah dimerdekakan dari dosa, biarlah sekarang kami mau jadi hamba-Mu, hamba kebenaran. 我们从罪恶里面脱离了罪的奴仆，我们要成为主的奴仆， Hidup 义的 kami 奴仆。 menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan kami yang sudah beli kami dengan harga yang lunas dibayar. 让我们的生命是买我们主的生命。 Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus kami 主，我们谢 berdoa. 谢你，我们祷告是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。